Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'asukum fihi liqada ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa'a ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, man asbaha hazinan ala dunya lam yadad minallahi illa bu'da wa fid dunya illa kadda wa fil akhirati illa jahda. Wa alzama Allah ta'ala qalbahu hamman la yanqati'u anhu abada wa syughlan la yafragu anhu abada wa faqran la yanalu ghinan abada wa amalan tash'ulhu abada. Ya bani Adam, tanqusu kullu yaumin min umrika wa anta la tadri wa atika kulla yaumin birizqi wa anta la tahmad wala bil qalilin taqna'u wala bil kathirin tashbah. Ya bani Adam, ma min yaumin illa wa ya'tika rizquka min 'indi wa ma min lailatin illa wa ya'tini al malaikatu min 'indika bi amalin qabih ta'kulu rizqi wa ta'sini wa anta tad'uni fa astajibu lak wa khairi laka nadhilun wa syarruka ilai wasil fa ni'mal maula ana lak wa bi'sal abdu antali tastalunni ma u'tit wa asturu alaika sawatan ba'da sawatin fadhiha wa ana astahyi minka wa anta la tastahyi minni tansani wa tadhkuru ghairi wa takhafu nas wa ta'manu minni wa takhafu maqtahum wa ta'manu ghadabi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am bermula daripada ayat 59 berakhir pada ayat 63 yang bermaksud, dan kunci semua perbendaharaan perkara yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain daripada dia. Dialah yang mengetahui apa-apa sahaja yang berada di daratan dan apa-apa sahaja yang berada di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui olehnya, dan tidak ada sebiji benih pun yang tumbuh dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Dan dialah yang telah menidurkan kamu pada waktu malam hari, dan dia mengetahui
apa yang kamu lakukan pada waktu siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada waktu siangnya untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan olehnya. Dan kepadanya lah kamu semua nanti akan dikembalikan. Lalu akan diberitahunya kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan, apa-apa yang telah kamu lakukan. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Lalu diutus kepadamu para malaikat-malaikat sebagai penjaga. Sehingga apabila kematian sampai kepada seorang di antara kamu, maka malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawamu dan mereka tidak pernah melalaikan tugas-tugasnya. Kemudian mereka, yakni hamba-hamba Allah, akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenar-benarnya. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang keempat yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesiapa yang berpagi-pagi dalam keadaan berduka cita kepada dunia, dalam keadaan berduka cita, maka Allah tidak akan menambah baginya selain daripada kejauhan di dunia dan memperoleh kesusahan di akhirat, juga memperoleh kesusahan dan menetapkan di dalam hatinya kedukecitaan yang tidak tanggal selama-lamanya, dan kebingungan yang tidak pernah habis selama-lamanya, kefakiran dan tidak memperoleh kekayaan selama-lamanya, dan angan-angan yang panjang yang sentiasa menyibuk akan dirinya selama-lamanya. Wahai manusia, setiap hari umurmu semakin berkurangan dan kau tidak menyedarinya. Aku beri rezeki kepadamu setiap hari, tetapi engkau tidak berterima kasih. Yang sedikit tidak merasai cukup, dan yang banyak pun masih lagi terasa kurang. Wahai manusia, setiap hari yang bakal engkau lalui, rezekimu akan sentiasa datang daripadaku. Sementara saban malam malaikat mendatangiku dengan laporan keburukan amalanmu. Engkau makan rezeki yang aku berikan kepadamu, tapi engkau menderhakai aku. Engkau menyeru aku, lalu aku memperkenankan engkau. Aku turunkan kebaikan kepadamu dan engkau persembahkan keburukan kepadaku. Akulah pemimpin yang paling baik bagimu, dan sejahat-jahat hamba kepadaku ialah engkau. Engkau menanggalkan daripadaku apa yang telah kuberikan kepadamu, dan aku tutupi keburukanmu demi keburukanmu. Aku malu kepadamu, tetapi engkau tidak malu terhadapku. Engkau melupakan aku dan mengingati yang selain dariku. Engkau takut kepada manusia dan merasa aman terhadapku. Engkau takut kepada siksaan mereka, tetapi engkau tidak takut akan kemarahan, kemurkaanku. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan waktu lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dapat mengisi setiap ruang masa kita ini dengan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan kita duduk salat fardu subuh secara berjamaah, dan sedikit daripada masa kita ini kita peruntukkan untuk duduk dalam majlis ilmu ataupun majlis tazkirah, iaitu majlis mengingat di antara satu sama lain. Jangan lupa niat beriktikaf dan ikhlaskan hati kita melakukan amal kebaikan. Kerana apa yang disebut oleh Rasulullah, barang sesiapa yang melakukan sesuatu amal dengan tujuan untuk mencari kemasyhuran diri, kepopulaan diri, kata Nabi, sama seibarat mana orang yang mendaki gunung dalam keadaan dia membawa bebanan air di belakangnya.
Bila air itu tumpah di belakang dia, maka dia rasa sejuk, sedap. Kita bawa air naik atas gunung, badan kita ni panas, berpeluh, maka air itu akan tumpah belakang kita. Setiap kali air itu tumpah belakang kita, kita akan rasa sejuk, sedapnya. Tapi sayang, bila sampai di kemuncak bukit gunung tadi, air tadi tak ada lagi. Dengan makna ada orang yang buat sesuatu amal dengan tujuan untuk cari kepopuleran. Mungkin dia akan popular, tapi besok bila hari akhirat tak ada pahala untuk mereka. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu aba'an mansurah. Kami jadikan amal yang mereka pandang baik lalu terbuang sebegitu sahaja. Jadi kita tidak mahu begitu. Walaupun amal kita ni sikit, insya-Allah Allah Ta'ala terima. Walaupun sikit, tapi ada nilai. Yang sedikit tu ada nilai pahala kerana keikhlasan dalam kita melakukan amal-amal kebaikan. Tuan-tuan masih ingat suatu ketika saya membacakan sepotong ayat bila mana Nabi mengatakan sekitar 3 bulan yang lalu, satu hari Nabi datang, Nabi cerita tentang kehadiran seorang lelaki pada hari akhirat dalam keadaan badan dia yang gemuk, badan dia yang berisi gemuk. Tapi sayang, kata Rasulullah, bila ditimbang badan yang gemuk itu, beratnya tidak melepasi walaupun berat sekeping kepak nyamuk. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang datang dalam keadaan badan dia yang gemuk, badan dia yang berisi, tapi bila ditimbang beratnya tidak berat walaupun hanyalah sekeping kepak nyamuk?" Lantas Rasulullah membacakan ayat 105 daripada surah Al-Kahfi. "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Kata Allah, suka tak kamu, wahai Muhammad, aku beritahu kamu orang yang paling merugi perbuatan baiknya di dunia ni, ataupun orang yang tersia-sia perbuatan baiknya di dunia ni, mereka itu adalah orang yang kufur engkar ayat Allah, kufur engkar akan pertemuan dengan Tuhannya, maka tersia-sia segala amal baiknya. Kita buka sampai ayat penghujung daripada surah Al-Kahfi, ayat 110. Allah menyebut, kata Allah, "Faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadatihi ahada." Penutup surah Kahfi, kata Allah, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia memang nak bertemu dengan Tuhan dia, maka Allah kata hendaklah dibuat amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, kata Allah, dan jangan sekali-kali disekutukan dengan sesuatu. Tu jangan kerana lain demi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini saya pilih daripada ayat dari surah Al-An'am ayat 59 sehingga ayat 63 dari surah Al-An'am untuk kita melihat betapa hebatnya kalamullah, betapa hebatnya Al-Quran. Allah kata, dan semua kunci-kunci perkara yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain daripada dia, yang mengetahui apa-apa sahaja yang berada di daratan. Perkara-perkara yang gaib semua tak tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga, neraka, akhirat, pahala, dosa, semua tak tahu. Yang tahu perkara gaib ni hanya Allah. Malaikat tak tahu, begitu juga para nabi dan para rasul, kecuali apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, tidak akan dia mengetahui apa-apa sahaja yang berada di daratan, dan dia mengetahui apa-apa sahaja yang berada di lautan.
banyak mana hidupan yang berada di daratan dan banyak mana hidupan yang berada di dalam lautan, subhanallah, diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sebesar makhluk sampailah kepada yang sekecil-kecil makhluk, sebesar kuman mungkin Allah Ta'ala mengetahui, apatah lagi sebesar gajah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada sehelai daun pun, kata Allah, yang gugur. Bayangkan bumi yang sebegini luas, bumi yang sebegini luas ni, tidak ada selai daun pun yang gugur, melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum Allah ini tak sesuai atas bumi Allah, peliklah sangat. Sedangkan selai daun yang gugur di atas muka bumi ini pun Allah Ta'ala tahu. Kalau ada orang mengatakan hukum hakam Allah ini tidak sesuai atas bumi Allah kerana berbilang bangsa, berbilang kaum, kesianlah dia. Jahil, dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak yakin kepada Allah. Dan begitu juga tidak ada sebiji benih pun yang pecah, bertunas dalam kegelapan tanah. Sama ada benih jagung, benih sawi, segala benih yang bertunas tumbuh dari tanah ini dalam kegelapan bumi, Allah Ta'ala tahu. Kita buah durian gugur pun kadang-kadang tak tahu, empat kepala kita. Itu pun tak tahu. Yang kita tahu makan saja. Kita tak pernah fikir bila durian gugur tu ada musangking, ada di 13, ada di 24, ada IOI, ada durian kampung, pahit, lemak, manis dan macam-macam. Kita tahu sedap dengan tak sedap aja. Kita pandai komplain, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan durian yang bermacam-macam rasa. Orang tak pernah lihat keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah hidung kita, Allah Ta'ala jadikan hidung kita ni walhal lubang di dua je lubang hidung ni, tapi kita boleh hidu dan kita boleh bezakan di antara satu-satu buah-buahan. Buah durian bau dia macam ni, buah bacang bau dia macam ni, apa lagi, buah kuini bau dia macam ni. Ada buah yang tak ada bau, bunga ada bau dia macam ni, ada bunga bau dia macam ni, ada bunga bau dia macam ni. Subhanallah, daripada hidung yang satu. Dan bagaimana Allah Ta'ala jadikan daripada mulut kita yang satu, kita boleh rasa makanan pun berbeza-beza, yang manis, yang masin, yang pahit, yang lemak. Oh subhanallah. Dan daripada telinga yang satu juga Allah Ta'ala jadikan kita ini boleh mendengar bunyi yang bermacam-macam dengis, bunyi yang macam-macam jenis. Sebegitu hebatnya kekuasaan Allah bagi orang yang nak berfikir. Bagi orang tak fikir, dia tak akan nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam kegelapan dan tidak pula sesuatu yang basah dan yang kering, kata Allah, yang tidak tertulis, semuanya tertulis. Maknanya lengkap, complete set, semua tu lengkap dalam Lauh Mahfuz. Begitu detail, begitu hebat. Kita pun, biar data kita pun kadang-kadang tak terhabis kita tulis. Sifat kita pun kita tak tahu, berapa sifat kita begini-begini tak tahu. Itu pada ayat 59. Ayat 60 saya pernah baca. Dan dialah yang telah menidurkan kamu pada waktu malam. Bila sampai waktu malam ni kita tidur, dia tidurkan kita. Sedap istirahat pada badan kita. Dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan pada waktu siang. Siang hari, penghidupan kita ini ibarat bayang-bayang, dia tak berpisah dengan kita. Sampai waktu malam, bayang-bayang ni hilang. Asal malam aja bayang-bayang tu hilang. Kemana pergi bayang-bayang? Jadi begitulah kehidupan kita. Nyawa kita, malaikat kiraman dan katibin mengikut kita tadi. Dia mengetahui apa yang kamu lakukan pada waktu siang. Kemudian dia membangunkan kamu pada waktu siang. Siangnya dia bangunkan.
Tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Sekarang dah berada di penghujung bulan 6 2022. Cepat sangat. Kemudian untuk disempurnakan umur kamu, kalau kereta berjalan nak habiskan minyak. Kalau manusia tidur bangun nak habiskan usia dia. Ada orang tanya, kalau tak tidur habis tak usia ustaz? Tidur habis, tak tidur pun habis. Tu senang cakap ni. Jadi umur kita ni, kita tidak ada orang boleh pertahankan umur kita. Saya sebut semalam di Batu Pahat, kita dengan anak-anak kita pemikiran dia tak sama. Anak kita ni bila bangun terbit aja matahari, dia kata hari dah siang dah. Bila terbenam aja matahari, hari dah malam. Anak kita fikir. Kita orang dewasa, pikiran kita lebih jauh. Terbitnya matahari menandakan satu hari baru. Terbenamnya matahari bermakna habis hari usia kita sehari lagi. Jadi sebegitulah. Terbenam, habis, terbenam, terbit, terbenam. Sadar-sadar umur kita 60 tahun. Sadar-sadar umur kita 70 tahun. Dan perjalanan hidup kita tu sehala dan searah tuju. Maka bila Nabi kata, besok bila dibangkitkan manusia pada hari akhirat, besok kata Rasulullah, tidak akan bergerak dua kaki anak Adam ini. Belum sempat bergerak, berdiri belum sempat bergerak. Kata Nabi akan ditanya kepada mereka itu tentang 4 persoalan. Yang pertama akan ditanya perkara berkaitan dengan usia dia. Dia gunakan untuk buat apa? Masa muda, usia dia ni dia buat apa? Kita tak boleh buat apa-apa lagi tuan-tuan. Yang dah 50 tahun dah berlalu, kita tak boleh buat apa-apa. Kita hanya mengeling kepala. Perjalanan hidup kita sehala dan searah tuju. Bermakna 60 tahun dah lepas, kita dah tak boleh nak buat apa-apa. Untuk itu yang berbaki yang sedikit entah berapa tahun inilah kita kena semaksima mungkin isi dengan perkara yang baik. Yang kedua, dia akan tanya berkaitan dengan ilmu kita. Bagaimana kita dapat ilmu dan apa yang kita gunakan dengan ilmu kita ni, kita amal tak dengan ilmu. Tu saya kata zaman-zaman sekarang ni nak buat ibadat korban, kita tak dapat pergi haji, dah buat siapan nak buat ibadat korban. Dah siap dah. Harta tu bagaimana kita dapat dan bagaimana kita, ilmu tu bagaimana kita gunakan. Amal tak dengan ilmu tadi. Kalau ilmu tak beramal, maka sama seibarat mana guruh dan kilat, dentam dentum tapi hujan tak turun. Guruh kilat, tamtum tapi hujan tak turun. Dan yang ketiga, bagaimana harta kita dapat. Harta yang masuk dalam batang tubuh kita ni, masuknya harta tu yang kita dapat mana? Maka kata Nabi, mana-mana daging yang tumbuh hasil daripada makan yang haram, maka daging itu besok akan dibakar oleh api neraka Allah Ta'ala. Jadi jaga-jaga yang masuk dalam mulut kita ni, pastikan kesemuanya halal. Cara mendapatkan dia ataupun benda itu benda yang halal. Yang ketiga, yang keempat, batang tubuh dia digunakan untuk buat apa? Batang tubuh dia daripada muda sampai ketua, taat kepada Allah ke ataupun sebaliknya tadi. Maka dia beritahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan, dan dialah penguasa mutlak atas hamba-hambanya. Maka diutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Adanya malaikat yang menjaga, mengawasi kita ni, sehingga apabila kematian telah datang kepada kamu, maka malaikat kami akan mencabut nyawanya dan tidak pula meninggalkan tugas-tugasnya. Bila sampai masa, kita ni ibarat orang pegang remote control lah tuan. Kalau saya pegang remote control, tekan, sekejap senyum, sekejap tahu, kejap sakit, macam mana? Maka nyawa kita ni dipegang oleh Allah. Malaikat kiraman katibin, malaikat yang ada mencabut nyawa Israel, tunggu masa je. Sampai masa, pam. Cuma kita tak tahu
bila masanya kita akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi sepatutnya orang yang beriman dia sentiasa bersiap siaga. Mereka tak pernah melalaikan tugasnya. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, kata Allah, yang lebih rumit. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dah dimatikan, akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenar-benarnya. Ketahuilah, kata ayat ke-62, bahawa segala hukum besok ada padanya tadi. Dialah pembuat perhitungan paling cepat. Lalu diletakkan bukti-bukti dan diletakkan buku catatan amal. Buku catatan amal. Kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun, yang kita baca. Waudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li adzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Yang paling sayu ayat ke-49 daripada surah Kahfi. Lalu diletakkan kitab catatan amalmu, kata Allah. Kitab-kitab tu akan dicatat. Entah apa rupa buku catatan amal kita ni tak tahu. Tapi kata Allah, diletakkan buku catatan amalmu. Pada ketika kita melihat buku catatan amal itu, kata Allah, kamu akan tengok orang yang berdosa, yang rajin buat dosa, yang rajin buat maksiat kat dunia ni akan bercakap, ni buku apa ni? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar. Kalaulah tuan-tuan kita berkhidmat, biasanya kalau kita berkhidmat dengan kerajaan, dia ada satu buku perkhidmatan ataupun fail peribadi. Tuan-tuan pernah tengok fail peribadi? Dalam sana semua tercatat kenaikan pangkat, kelulusan, tindakan disiplin, cuti, MC, semuanya ada tadi. Kita ni lupa. Bila buka tengok agak macam ni. Maka sebegitulah amal-amal kita ni. Pasal bila tak ada orang catat, kita ingat tak ada orang catat. Rupanya kata Allah, ada malaikat kiraman dan katibin yang mencatat segala amal kita ni. Kita masuk kepada hadis, kemudian baru kita masuk kepada kitab kita, insya-Allah. Hadis ni banyak pengajaran dia. Wahai sekalian manusia, sesiapa yang berpagi-pagi dalam keadaan berduka cita, maka Allah tidak menambah kebaginya selain daripada kejauhan. Dari tadi saya masuk dalam masjid ni, tak nampak pun nak muka senyum. Semua muka setuju tak setuju? Bila tuan-tuan macam ni, saya pun macam ni juga. Maka Nabi kata, pagi ni kalau boleh mulakan dengan orang kata muka rezeki. Orang tua-tua dulu kata muka rezeki. Jumpa orang, kita kan sedap macam tu. Habis bila saya masuk aja masjid, saya kuliah, tuan-tuan semua, aku nak kuliah pun tak ada semangat. Kita jauh-jauh datang, bekerja-kerja datang, tuan-tuan datang gini. Minggu depan besok, minggu depan kalau datang senyum, barulah ada semangat nak kuliah. Masing-masing dengan ada yang kalau tuan-tuan duduk depan, tuan-tuan nampak reaksi yang duduk belajar ni. Kalau tuan-tuan duduk sebelah, tuan-tuan tak jumpa lah, duduk depan tengok macam mana reaksi muka satu-satu. Maka Nabi kata, hadis ni ada kan, siapa yang ada kitab boleh tengok kitab tu. Hadis ni kata, sesiapa yang berpagi-pagi dalam keadaan dia berduka cita, maka Allah tidak akan menambah baginya selain daripada kejauhan. Jadi nikmat senyum ni tuan-tuan, jangan berduka cita dengan dunia. Kadang-kadang kita penat, kadang-kadang kita letih, kadang-kadang kita rasa memang macam itulah hidup kita. Khususnya usia kita macam ni. Bukan tuan-tuan saja. Saya malam tadi balik pukul berapa tuan? Tak balik rumah. Asal minggu akhir ni agak teruk sikit lah. Tak balik rumah. Daripada sekolah tu, dalam letih nak pergi sekolah. Balik kuliah semalam tak sempat. Nak ngeteh-ngeteh terus balik dekat rumah. Penatnya kan. Bangun pagi nak bangun ni, letihnya. Tapi
senyum. Senyum tu sebenarnya dia punya kesan dia besar. Minggu depan aku datang, kalau muka gitu je, aku lihat sendiri aja lah. Tak percaya, tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh cuba. Macam kalau dulu saya kata, tuan-tuan kalau pergi ke warung dalam keadaan senyum, insya-Allah orang free bayar. Makan free biasanya. Iya. Semalam kebetulan tak ada kuliah subuh. Saya cakap isteri saya, kita sarapan pagi dekat parit apa tu, dalam dekat Jalan Raja Kusai, makan nasi goreng panas, saya kata. Orang pun datang, kita ingat kita pakai baju sukan ni orang tak kenal, rupa kenal juga orang. Kenal juga, bila kenal kita senyumlah. Nak bayar aja, dah bayar je. Nampak? Itu dia punya sesuatu benda yang tuan-tuan. Dan setiap apa yang Nabi ajar, yang Rasul ajar kita ni tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan kaji, cukup-cukup hebat, cukup-cukup tepat. Maka siapa yang berduka cita, maka Allah tidak menambah, melainkan dia bertambah sedih. Dia akan jadi bertambah sedih. Jadi sedih. Maka di dunia dia akan boleh kesusahan, di akhirat lagi dia boleh kesusahan. Dia tak gembirakan hati orang. Allah Ta'ala suruh kita ni gembirakan hati orang. Allah kata siapa yang mudahkan urusan orang Islam kat dunia, Allah mudahkan urusan di dunia, di akhirat. Apatah lagi tuan-tuan, dalam bab itu kita faham. Dan menetapkan dalam hatinya kedukecitaan. Malah dekat Batu Pahat, bila orang hantar mesej, beritahu tak sihat Ustaz, saya tak sihat Ustaz. Sampai je dekat sana, orang pun tanya gini-gini, pun kata tak sihat. Saya kata saya doakan awak sihat, Allah beri kesembuhan, kesihatan, supaya awak boleh datang masjid. Inilah yang kita mimpikan Ustaz. Orang doakan kita. Saya kata itu orang doakan. Orang doakan kita. Bayangkan kalau kita duduk dalam majlis ilmu sebegini, para malaikat mendoakan kita. Berapa jumlah malaikat yang mendoakan kita? Sehingga bila Allah Ta'ala tanya kepada dia, Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, mereka pernah nampak syurga aku ke? Kata Allah, yang mereka minta nak masuk syurga ni. Malaikat kata tak, ya Allah, tak pernah. Bagaimana keadaan mereka tu kalau mereka dapat melihat syurga aku? Tentulah kita ni kalau nampak syurga Allah tuan-tuan, iman tuan-tuan ni kira kuat. Tak nampak syurga ni kita boleh makmurkan masjid, kan? Tak nak masuk syurga. Kalau nampak syurga, hari ni baru nampak kereta mini aja kita dah teringin nak kereta mini, nampak helikopter. Bayangkan nampak. Dan mereka minta nak jauh apa? Kata Allah, mereka minta ya Allah nak lepas daripada api neraka-Mu. Mereka pernah nampak ke neraka aku ke? Kata malaikat, tak pernah ya Allah. Tak pernah mereka nampak. Bagaimana kalau mereka tu nampak neraka aku? Kata Allah. Macam mana kalau kita ni nampak neraka Allah? Kalau kita baca sejarah Ibrahim bin Adham, dia bermimpi. Bermimpi. Tuan-tuan pernah tak bermimpi dapat masuk syurga? Pernah tak mimpi dapat masuk syurga? Baru mimpi jumpa orang perempuan cantik, bergegar lutut. Cuba bayangkan bermimpi berjumpa dengan bidadari. Cuba tuan-tuan bayangkan, minta kepada Allah, ya Allah, mimpikanlah aku, kasih aku mimpi dapat masuk syurga. Aku ingat bangun pagi tu senyum sampai ke petang. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita dapat mimpi masuk syurga. Ibrahim bin Adham, dia bermimpi dicempakkan di dalam neraka. Dia bangun pagi, kulit dia itu mengelupas, kulit dia habis mengelupas. Disebut dalam sejarah hidup bin Ibrahim bin Adham, semenjak daripada peristiwa itu, dia tak pernah tersenyum dalam hidup dia sampai akhir hayat dia. Lalu orang bertanya kepada dia, Allah kata, ud'ani astajib lakum, minta, nescaya aku perkenankan permintaan kamu. Tapi kata dia, wahai Ibrahim bin Adham, lama aku minta kepada Allah ni, Allah Ta'ala tetap tak perkenankan permintaan aku lagi. Kata Ibrahim bin Adham, bagaimana Allah nak perkenankan permintaan kau?
sedangkan kamu masih lagi buat 10 perkara. Kamu kata Allah ni Tuhan kamu, Allah Tuhan kamu, tapi kamu tidak tunaikan hak Tuhan kamu. Hak Tuhan kamu, kamu letak di belakang-belakang, sisa-sisa usia kamu. Kadang-kadang sembahyang hujung sisa waktu kita. Kita nak bersedekah, ujung sisa harta dah tak tahu nak buat apa lagi dah. Untuk Allah ni kita letak sisa dia. Kamu kata kamu sayang kepada Nabi, tapi kamu malu nak ikut sunnah ajaran Nabi. Tak nak ikut ajaran Nabi ni, tak nak ikut. Kamu kata kamu suka syurga, tapi kamu tak beramal untuk dapatkan syurga. Tanya semua nak masuk mana besok mati? Jannatul Firdaus. Kan main, tapi bila sampai amal, aus. Kamu kata nak masuk syurga, tapi kamu beramal nak masukkan diri kamu neraka. Kamu kata kamu benci neraka, tapi kamu beramal, memang amal kamu tu nak menghalakan kamu ke neraka Allah Ta'ala. Kamu, dia kata benci syaitan, tak suka syaitan, pergi Mekah baling syaitan. Kan main baling dia. Orang pakai batu kecil, dia pakai batu bata. Bencinya syaitan, balik Mekah sokong pula geng-geng syaitan. Yang ke benci syaitan, tapi kamu beramal untuk dapat syaitan. Kamu tengok keaiban orang, tapi kamu tak tengok aib kamu sendiri, itu lagi banyak. Kamu baca Quran, tapi kamu tidak mengambil pengajaran daripada Quran. Baca aja Quran sampai 30 juzuk, tapi amal, tak beramal dengan amalan Quran. Amalan Quran tak beramal. Kamu tengok keaiban orang lain, kamu tak tengok keaiban diri kamu. Kamu kebumikan jenazah, hari-hari kebumikan jenazah, tapi sayang kamu tak ambil pengajaran bahawa satu hari pun besok kamu akan disemahyangkan, akan dikebumikan. Itu antara 10 dan saya sebut tu bercelaru, tapi ingatlah benda tu. Bukan penting benda tu, tapi tengok menasabah tak doa kita ni tidak dimakbulkan. Betul lah. Ibrahim bin Adam cepat. Lalu kata Allah, kalau mereka nampak neraka aku ni macam mana? Kalau kita nampak api neraka Allah ni macam mana agaknya kan? Tapi kita kuatlah iman. Mudah-mudahan iman kita ni kuat, walaupun kita tak nampak, tak pernah nampak api neraka Allah yang dikatakan beribu-ribu tahun nyala tak pernah padam tu. Kalau nampaklah saya ingat, wallahualam iman kita ni mungkin lebih kuat, lebih takut kita nak masuk neraka Allah Ta'ala. Dan dia kata kedukacitaaan yang tidak tinggal selamanya dan kebingungan yang tidak pernah habis selama-lamanya. Itu kesan daripada orang yang berduka cita kepada dunia. Perasaan kita tu memang begitu. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang macam penat, kadang-kadang lesu, kadang-kadang menyampah, kadang-kadang suka aja bangun pagi tak tahu sebab apa suka aja. Kadang-kadang marah aja, kadang-kadang geram aja. Betul tak betul? Betul lah. Dan dia kata kefakiran yang tidak boleh kekayaan selamanya dan angan-angan yang panjang. Yang ni pun satu juga. Akhirnya kita sibuk dengan angan-angan kita tu tadi. Wahai manusia, cuba tuan-tuan tengok hadis ni. Walaupun dia simple, tapi hadis ni tepat. Setiap hari umurmu semakin berkurangan. Umur kita ni, kalau air kita minum makin lama makin sikit, makin lama makin sikit, maka umur kita ni semakin hari semakin berkurangan, kata Nabi. Tapi kita tak sedar. Betul tak betul? Umur kita ni bertambah, tapi kita tak sedar umur kita bertambah. Keinginan kita tu masih macam tu, tuan-tuan, masih lagi macam tu. Tapi kemampuan tenaga dah tak ada. Sekarang orang tengah letih. Mana-mana pergi, sawit dah jatuh harga, Ustaz. Sawit dah jatuh harga, Ustaz. Saya kata jangan risau. Tak ada rezeki kat tu. Ayam nak naik harga, Ustaz. Tengah sibuk sangat mana-mana pergi, tuan-tuan orang akan cakap barang naik, harga naik. Barang naik, sawit jatuh harga gini, ayam nak naik, telur nak naik dan sebagainya. Macam mana, Ustaz? Macam mana, Ustaz? Masalah di dunia ni, tuan-tuan, minta maaf cakap, saya selalu kata, tak seperti mana masalah di akhirat. Masalah dunia ni ada Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan dah pencin, ramai dah pencin. Cikgu Radi dah pencin, ramai yang duduk ni dah pencin. Betul tak betul? Haji Jet dah berapa tahun pencin dah? 6 tahun dah. Ada tak dia minta sedekah dengan orang?
Ada tak ada? Jawabnya tak ada. Tak pernah. Sebab rezeki ni Allah Ta'ala bagi kita dalam bentuk ni, bentuk ni, bentuk ni, bentuk ni, bentuk ni dan bentuk ni. Macam tu juga ujian. Ma asaba min musibatin, setiap bencana yang menimpa di bumi. 2 hari lepas saya balik rumah tan. Dekat masa kuliah tu seronok aja, seronok. Sepanjang balik tu senyum aja, seronok aja tan. Tiba-tiba bila balik rumah nak cepat masuk rumah, pintu besi tu tutup, kaki tak masuk lagi. Tersangkut kaki tu, mengelupur saya, putus kaki aku. Tapi bila ingat balik dalam Quran ayat 22 kata ma asaba min musibatin, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu semuanya telah tertulis dalam kitab, kita rasa alhamdulillah, sabar ajalah, Allah nak ampunkan dosa aku. Hebat yang Al-Quran ni tuan. Setiap hari umurmu semakin berkurangan dan engkau tidak sedar. Aku beri rezeki setiap hari. Setiap hari ada rezeki. Tetapi engkau tidak berterima kasih. Kan, tengok orang jual musang king 1 kilo apa? RM50. Nak beli, baik aku beli beras, dapat 2 kampit makan. Boleh tahan 2 bulan. Musang king sekilo RM50. Nak beli durian ke nak beli musang king? Jawabnya, kita baik beli beras, dapat 2 makan 2 bulan. Musang king ni tuan-tuan makan macam mana sedap pun musang king, bila dia keluar jadi musang kong. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Sedapnya ustaz. Keluar jadi musang kong. Musang king lagi kan? RM50 kan? Allahumma. Tapi kadang-kadang runtutan nafsu. Bila sampai dekat Pek Sulong, ada satu kawan tu menjaga durian. Ustaz, nanti balik Ustaz singgah dekat tempat saya. Dia menjaga durian, melambat-lambat durian. Ustaz nak makan musang apa? Jantung pisang, nak apa di 13, IOI kan, musang king, bawa isi dalam kereta. Ni berapa ni? Ustaz bawa balik ajalah makan. Tengok aja dia. Pasal tekak tak bagus. Demam ni, bila tekak tak bagus ni, tengok aja. Sedap macam mana pun musang king, rupanya sedapnya, betul kata Nabi, sebaik-baik nikmat yang diberikan kepada kita ni ialah kesihatan. Bila sihat, semua kita boleh membujur. Bukan musang king, kampung king pun sedap. Tapi kalau tekak tak okey, hancur kan. Puji dia sikit je kan. Tapi itulah kehidupan. Yang sedikit, dia kata, tiap hari aku beri engkau rezeki, engkau tidak pernah berterima kasih. Yang sedikit tak pernah cukup, yang banyak pun rasa kurang. Sikit tak cukup, banyak pun rasa tak cukup lagi. Rasuah sana, rasuah sini. Betul tak betul? Dah banyak lah. Dulu durian tahun lepas tak banyak. Satu pokok dapat 50 biji. Sekarang 400 biji. Tapi jangan buat main. Musim-musim sekarang ni tuan, jangan sibuk pergi rumah orang. Nanti orang kata apa? Saudara durian. Betul. Aku petahkan hajat nak pergi tu, nak pergi rumah tu, nak pergi satu-satu rumah tu, kita hentikan dulu. Apa nak pergi bila? Tunggu durian dah habis gugur. Kalau tak, dia akan cop, ini saudara durian. Zaman-zaman istilah sekarang ni tuan, banyak orang buat hanya mencari keuntungan yang ni tuan. Banyak. Orang tua-tua dulu kan, kalau dimakan, lebih tu baru dijual. Bayar bagi. Ingat tak dulu-dulu orang tua-tua dulu-dulu tuan-tuan pokok? Ingat tak kalau tuan-tuan ingat? Zaman sekarang tak. Maka kita nak datang rumah saudara pun takut. Sebab dia kata saudara durian. Sampai hati. Tunggu durian habis besok baru kita datang tuan. Wallahualam. Ku berikan engkau tetapi engkau mendahului aku. Engkau menyeru aku perkenankan engkau. Aku turunkan kebaikan kepadamu dan engkau persembahkan keburukan kepada. Akulah pemimpin yang paling baik dan sejahat-jahat hamba-Ku ialah engkau menanggalkan daripada aku apa yang aku beri. Malu Allah bagi kepada kita, iman kita buang. Aku tutupi keburukan demi keburukan kamu. Aku malu kepadamu. Macam-macam rezeki aku bagi. Tapi kamu tak malu. Kamu tak pernah takut kepada kemarahan dan kemukaanku, kata Allah. Kamu takut kepada siksaan manusia. Tapi kamu tak takut kepada siksaan besok pada hari akhirat kita tak takut.
kita sambung balik kepada kitab kita ni, muka surat ke-25 insya-Allah, masih lagi berkaitan dengan beriman pada malaikat. Wal baitil ma'mur, demi baitul ma'mur, berkata Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, telah sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW telah diangkat pada malam Isra' dan Mi'raj. Selepas melintasi langit yang ketujuh ke suatu tempat dinamakan Baitul Ma'mur, tiba-tiba masuk ke dalamnya oleh 70,000 malaikat pada setiap hari. Sampai diperlihatkan di Baitul Ma'mur, maka diperlihatkan masuk ke Baitul Ma'mur itu beribadat para malaikat sekitar 70,000 malaikat. Maknanya daripada dulu sampailah hari ni. Kalau yang lepas saya sebut kepada tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala, macam mana boleh muat Ustaz, ini kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam masjid, saya kata Masjid Nabawi, kita begap Masjidil Haram, jumlah dia berapa, tapi setiap kali yang sembahyang berapa ramai, dia punya keberkatan dia. Saya pernah dibincangkan oleh almarhum Ustaz Harun Din kata, bagaimana bila kita berbuka puasa, semua orang dapat buka puasa, tak ada yang lambat sembahyang, semua dapat sembahyang, tempat sembahyang. Itu keberkatan itu kalau kita perhatikan sungguh-sungguh tadi, kan? Itu dia. Beliau menyebut lagi bahawa Baitul Ma'mur mentawaf padanya oleh malaikat seperti penduduk bumi tawaf di sisi Kaabah. Kalau kita tawaf di sisi Kaabah, dia bertawaf di Baitul Ma'mur, itu menjadi Kaabah di langit yang ketujuh. Dia kata kalau jatuh batu tu betul-betul kena kepada Kaabah tu tadi. Tuan-tuan jangan pelak pergi tanya. Baru-baru ni kita buka satu tajuk, tuan-tuan, berkaitan dengan tanda kiamat. Munculnya Dajjal. Dajjal ni dalam bahasa Dajjal yang menutup kebenaran. Dia kata Dajjal ni dia daripada bangsa Yahudi. Rambut dia keriting, dia datang daripada Syam. Kehebatan dia tu hebat. Dia potong orang, dia boleh sambungkan balik orang tu. Bumi yang tak subur, dia lalu satu tempat, bumi tu kering gersang, dia minta bumi subur bumi. Dia pergi satu tempat, dia kata emas, perak keluar, emas keluar, belum bertoba keluar, perak keluar, kan? Hujan tak turun, gersang, turun segera hujan. Punya hebatnya. Maka pada ketika itu ramai yang terpelisung iman dia tadi, tanggal menyembah kepada Dajjal tadi. Tapi dalam kitab kata orang yang beriman dia dapat kenal tanda. Dekat atas itu ada cop kapi dekat lidahi dia tadi, dan matanya satu. Akhirnya orang tahu bahawa dia adalah penipu. Tapi Allah sengaja beri kelebihan kepada Dajjal tadi supaya Allah beri kelebihan itu nak uji iman kita ni. Orang yang tak kuat iman habis terpengaruh dengan bisikan Dajjal sehingga mengiktiraf Dajjal itu sebagai Tuhan. Sebab dia boleh turunkan hujan. Saya baca dalam kitab yang ada pada saya ni, tuan. Kitab ni dibahaskan agak panjang lebar berkaitan dengan kehadiran Dajjal di akhir-akhir zaman. Maka sebegitu juga dia kata belakang waktu itu sebagai suatu penghormatan kepadanya, kerana dialah yang meminta Kaabah membina Kaabah di bumi ini. Air Baitul Ma'mur itu bertentangan dengan Kaabah. Kalau digugurkan suatu daripadanya, nescaya jatuh di atas Kaabah ini. Ibnu Katsir menyatakan lagi bahawa pada tiap-tiap langit ada rumah tempat beribadah dan dihadapkan kepadanya ketika bersembahyang, yang ada di langit dunia ini dinamakan Baitul Izzah. Sebegitu juga ada tiap-tiap lapisan langit itu ada rumah-rumah ibadat, cuma kita tak nampak. Yang kita nampak ni adalah yang kita nampak ni yang zahir, kan? Yang kita tak nampak adanya makhluk-makhluk lain, jin dan sebagainya tadi kan ada. Maka apa yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di mana seorang lelaki telah bertanya kepadanya, apakah dia Baitul Ma'mur? Orang tanya kepada Sayyidina Ali, apa dia Baitul Ma'mur?
Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab, ialah sebuah rumah di langit yang dipanggil darah, iaitu bertentangan Kaabah, terletak di atasnya, dihormati di langit sebagaimana dihormati Baitullah di bumi, bersembahyang padanya tiap-tiap hari oleh 70,000 malaikat, mereka tidak beredar daripadanya selama-lamanya. Maknanya kehebatan, keagungan Allah. Kalau dikatakan dulu seluruh makhluk di langit, di bumi, manusia, jin, semuanya sujud menyembah kepada Allah, maka tidak akan menambah walaupun satu darjat kekuasaan kekayaan Allah. Dan sebegitu juga kalau seluruh makhluk di langit, di bumi, semuanya menderhakai Allah, nescaya tidak akan mengurangkan walaupun satu darjat kekuasaan kekayaan Allah. Tuan-tuan bayangkan, kalau saya duduk dalam masjid ni, tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni semuanya bekerja untuk saya. Kan? Agak-agak berapa kaya saya. Kita ambil seorang bawa 2,000 je cukup. Haji Wan 2,000, Haji Jeb 2,000, berapa orang ni? Ada 400 orang ni. Lebih kurang lah tuan. Agak-agak kaya ke kayap aku? Agak-agaknya. Semua tuan-tuan ni kerja tuan-tuan ni semua sekali, duitnya tuan-tuan bagi pada saya. Seorang katalah 2,000. Berapa banyak ni tuan? Aku ingat bukan aku pakai BMW, aku pakai helikopter dah. Kan? Tapi bayangkan Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk dia tak akan tambah walau sikit pun. Kekayaan Allah tak akan menambah. Bayangkan berapa banyak yang tunduk. Ni kita kadang-kadang baru semayang subuh kita action. Saya kan. Alah. Baru sembelih korban 800 kadang-kadang kembang jalan. Kita. Tuan-tuan tengok dekat sana ada seorang tuan-tuan. Saya nak sebut nama dia, tak sebut. Tapi boleh sebut lah tuan. Tak payah sebut lah tuan. Seorang India Muslim tu masuk buat ibadat korban. Seekor lembu dia tuan-tuan, berapa dia beli? Tu dekat Parit Limbung tu. Parit Limbung mana? Sana. Seekor lembu dia tuan-tuan, dia buat korban. Dia cakap dengan saya. Saya dorang dengan dia je. Ustaz, saya nak sembelih ni, saya nak bagi pahala ni kepada umat Nabi Muhammad. Ustaz, seekor lembu dia tuan-tuan, RM16,000 perseorangan. One person, I tell you. Seorang 16,000. Kita baru sebahagian, kalau boleh ayam tu pun nak bagi 4. Punya ni benda yang kalau tuan-tuan bayangnya kita tuan, iman kita ni banyak mana. Saya bila duk fikir balik, Allah kata inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah kata aku dah beri kepada kau nikmat yang banyak di dunia, di akhirat. Maka dirikanlah sembahyang satu dan buatlah ibadat korban. Nak cukup nak cakap macam mana lagi nak terima kasih tuan-tuan? Nak macam mana lagi nak terima kasih? Buatlah ibadat korban. Adakah Allah ambil batang pinang? Batang kelapa? Jantung, hati tu Allah ambil ke? Daging erus tu Allah ambil ke? Semuanya kita bedal. Ekor-ekor pun kita bedal. Tapi baiknya Allah, pahala Allah bagi kepada kita kalau kita pandang dan kita fikir. Jadi ada masa lagi nak buat korban ni tuan. Kalau duduk fikir balik, maka Allah kata siapa yang benci engkau Muhammad, dialah yang terputus daripada mendapat rahmat Allah tadi. Kita sambung sikit lagi. Maka berkata Syekh Nasiruddin Albani, walaupun diriwayatkan riwayat yang terdapat sedikit kedhaifan, tetapi terdapat riwayat lain yang lebih sahih daripadanya dari Rasulullah SAW. Dia kata, adakah kamu tahu apakah dia Baitul Ma'mur itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja lebih mengetahui. Maka sabda Nabi Rasulullah SAW, sesungguhnya ia adalah sebuah masjid di langit yang di bawahnya Kaabah. Kalau ia jatuh, nescaya jatuh menimpa kepada Kaabah. Itu dia kata. Makna ada masjid, kalau kita di tempat kita ni, Masjidil Haram di Mekah, Kaabah. Kalau makhluk di langit,
ada Baitul Makmur tadi, masjid yang besar, yang kalau dijatuhkan, tuan-tuan jangan tanya besar mana masjidnya Ustaz, aku mana tahu. Yang penting kita percaya adanya, bukan kita saja, kan ada makhluk-makhluk yang lain Allah Ta'ala ciptakan. Kita berhenti sampai situ, kita sambung balik nanti. Malaikat ni yang begitu gagah, dilawan Allah tak agak-agak. Malaikat dia gagah malaikat ni, dia lawan Allah tak agak-agak. Manusia gagah tak? Manusia mana yang kuat? Mana manusia? Kata Piramli yang cerita tu kuat, yang berlakon tu kan, nak jadi hang tuah. Awak makan apa? 4 pinggan. Itu bukan kuat, itu gelojoh kata dia. Kita ni kuat, tapi kuatnya kita tuan-tuan, bila datang ngantuk hancur. Betul tak betul? Gagah perkasa konon, bila datang ngantuk meleleh helio, sadar dah habis kuliah Ustaz dah. Wallahu a'lam. Kita berhenti sampai itu, nanti kita sambung beza antara malaikat dengan kita tuan. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung balik pada minggu akan datang insya-Allah. Saya rasa tak ada kemusykilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairaz zikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Panjang. Yang sebut nama Allah.